Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam JCS, Jom Cerita Sains. Okay, Jom Cerita Sains. So, pada hari ini kita akan bincangkan tentang apa ya, berkenaan dengan gerakan selanjutnya. Okay, selanjutnya kita akan bincangkan tentang, masih lagi di bawah gerakan, iaitu memahami konsep inersia. Inersia. Okay, pernah dengar perkataan inersia? Okey, jadi apa yang kamu akan ketahui ialah menyatakan maksud inisial, okey, memberi contoh berkaitan inisial dalam kehidupan seharian dan menerangkan dengan contoh hubung kait di antara jisim dan inisial, okey. Okey, so daripada ini beberapa perkataan yang mungkin baru bagi kamu lah iaitu yang pertama inisial. Okey, kemudian jisim tapi harapannya jisim tahu dah kan. Senang kata jisim tu untuk mudah faham, berat lah berat. Okey, contoh kalau kata berat badan kamu 50 kilogram. Okey, kemudian rakan kamu 100 kilogram ya. Agak-agaknya bila kita nak menuruni satu bukit lah Okey, katakan kita meluncur lah meluncur, kita naik atas pelepah. Agak-agak siapa yang akan bila dia meluncur kan, dia yang susah berhenti kan. Maksudnya bila dia luncur sampai dekat tengah lereng bukit tu dia nak berhenti kan. Agak-agak yang mana? Yang 50 kilogram ke yang 100 kilogram? Kan. So itu big idea lah untuk kamu nak bincang tentang apa itu inersia dan apa itu jisim apa kaitan dia. Boleh ya? Okey, so kita akan ke buku teks seperti biasa. Okey, sila buka buku teks Okey, buku teks muka surat 177 Muka surat 177. Okey, konsep inisia Konsep inisia. Okey, pernahkah anda mengalami situasi apabila kereta bergerak dengan tiba-tiba daripada keadaan rehat, badan anda akan terhumban ke belakang. Maksudnya kita naik kereta kan, katakan kita tekan pedal minyak tu mengejut apa akan jadi pada badan kita? Kan, ini yang kita guna kereta yang ada clutch lah Kalau kereta automatik tu tak berasa sangat, tapi berasa juga kan. Maksudnya kita tekan minyak secara tiba-tiba. Ataupun kita naik motor kan, bila kita dah start kita dah start enjin kan, kita masuk gear 1, kemudian kita pusing minyak secara mengejut kan, apa akan terjadi? Kan badan kita tu di mana? Bergerak ke depan ke bergerak ke belakang? Okey, itu big idea yang kedua. So itulah konsep inisia Okey, badan akan terhumban ke belakang. Betul kan? Badan akan terhumban ke belakang. Ya, jika kereta yang bergerak itu diberhenti secara tiba-tiba, okey, kali ini diberhenti tiba-tiba pula. Anda akan terhumban ke hadapan. Betul kan? Jadi sebab itu bila kita naik kenderaan, wajib pakai tali pinggang keledar kalau naik kereta lah kan. Apakah yang menyebabkan situasi ini berlaku? Okey, itu soalan Jadi kedua-dua situasi di atas menunjukkan bahawa badan kita mempunyai satu kecenderungan untuk mengekalkan badan kita dalam keadaan pegun apabila kereta bergerak secara tiba-tiba daripada keadaan rehat, dan cenderung untuk mengekalkan gerakan ke hadapan apabila kereta diberhenti secara tiba-tiba. Okey, jadi kecenderungan untuk menentang perubahan pergerakan itu dikenali sebagai inersia. Okey, so itulah maksud inersia. Kan, kalau kita nak bergerak, kenderaan nak bergerak, jadi badan kita akan terhumban ke belakang. Tertongak Maksudnya badan kita nak berehat, tapi kenderaan bergerak. Dan sebaliknya, apabila kenderaan tu tengah bergerak laju, badan kita tengah bergerak laju juga tu, walaupun kita duduk dalam kenderaan. Tiba-tiba kenderaan tu berhenti, badan kita masih nak laju juga. Sebab itu kita akan terhumban ke hadapan. Jadi ada dua keadaan, satu ke belakang, satu ke hadapan. Okey, betul So itu yang dikatakan inersia. Okey. Inersia suatu jasad ialah sifat semula jadi jasad tersebut yang cenderung untuk menentang sebarang perubahan keadaan asalnya, sama ada jasad itu dalam keadaan rehat atau sedang bergerak. Betul Okey, mari kita lihat contoh yang berkaitan dalam kehidupan kita seharian Okey, kamu lihat ni. Apabila kita letak satu cardboard kemudian atas cardboard tu ada duit shilling. Betul kan? Okey, kemudian kita letak di atas gelas lah. Kemudian cardboard ni kita tarik secara pantas. Apabila cardboard disentap dengan cepat, duit shilling itu akan jatuh ke dalam gelas. Okey, so nak kata apa? Duit shilling ni dia ikut cardboard ke ataupun dia akan masuk ke dalam gelas? Apabila kita tarik secara pantas. Sudah pasti duit shilling akan masuk ke dalam gelas Tapi kalau kita tarik perlahan-lahan, dia ikut ke atas lah kan. Okey, kemudian apa lagi? Contoh. Tu dalam kenderaan bas
Kamu berdiri kan. Okey, apabila kita naik je bas, sebab itu kita kena pegang. Berpaut dengan apa-apa saja pun. So, bila dia mula bergerak, kita akan ke belakang. Betul? Tapi apabila bas tu nak berhenti tu pula, kita akan ke hadapan. Kan? Jadi itu dua situasi. Jadi penumpang dalam bas akan terhumban ke belakang apabila bas yang berhenti pada keadaan asalnya tiba-tiba memecut di hadapan. Inisial penumpang cuba mengekalkan keadaan asal iaitu keadaan pegun kan. Okey. Kemudian yang ni bagaimana pula? Yang ni. So apabila kita naik motor tiba-tiba kita terlanggar, sudah pastinya motor akan terberhenti secara mengejut. Tapi badan kita akan terus bergerak ke hadapan, sebab itulah kita akan terhumban. Okey, seterusnya apa lagi dalam kehidupan seharian? Hubungkan jisim dengan inisial. Okey, kita lihat satu troli kosong, betul kan? Dan satu lagi troli penuh dengan barang. Agak-agak mana yang lebih berat? Jisim mana yang lebih besar? Sudah pasti yang ada barang ni jisimnya lebih besar. Jisim lebih besar. Okey. So apa senario dia? Pernahkah anda perhatikan bahawa adalah lebih sukar untuk menggerakkan dan memberhentikan troli yang berisi penuh dengan barangan berbanding troli kosong, betul kan? Nak gerak mula pun payah. Kemudian bila dah berat nak berhenti pun payah, betul kan? Kalau kata jisimnya besar. Okey, adakah jisim mempengaruhi inisial satu objek? Okey, so dalam eksperimen pun kita boleh buat beginilah. Simple saja eksperimennya. Okey, satu tin kita isikan dengan pasir dan satu tin kosong. Okey, kemudian kita hayunkan hayun. Okey, kita hayun serentaklah kita hayun serentak. So apa jadi? Okey, so yang ni ada dalam buku amali nantilah. Jadi kalau dilihat di sini apabila kita hayun agak-agaknya tin mana yang akan berhenti terlebih dahulu? Okey, atau permulaan permulaan dalam keadaan pegun kita nak gerak, kita nak tolak agak-agak tin mana yang mudah untuk ditolak? Sudah pasti tin kosong mudah ditolak, betul kan? Tetapi apabila telah berhayun, dua-dua telah berhayun, tin mana yang akan lambat berhenti? Sudah pasti yang mempunyai pasir kan. So bermaksud sekiranya satu objek itu mempunyai jisim yang tinggi, maka inisial dia juga tinggi jadi payah. Sebab itu kalau kita lihat antara motor dengan lori balak, okey, untuk permulaan nak start mula katakan di satu garisan lori balak penuh dengan kayu balaknya, mungkin dalam 20 batang kayu balak di belakang. Manakala motor kita naik 2 orang lah katakan. Okey, bila kata start, ready, 1, 2, 3. Okey, dua-dua tekan minyak. Agak-agak mana yang pergi dulu? Sudah pasti yang motor pergi dulu. Sebab dia ringan jisimnya kecil. Okey, katakan dah bergerak. Okey, katakan motor pun bergerak dalam 40 km sejam tak laju mana. Dan lori balak juga 40 km sejam, tak laju mana. Tiba-tiba brake emergency. Brake emergency. Mungkin anjing keluar ke, pelanduk keluar ke dekat tengah jalan. Kan? So apa berlaku? Yang motor tadi mungkin kita akan seret sikit. Mengelunsur sikit dan boleh berhenti kan. Mungkin berlunsur tu mungkin dalam 10 meter kot lah kan. Okay. Tapi bagi lori balak tadi, walaupun dia tekan brake, dia tetap juga akan terus bergerak. Sebab apa? Sebab jisim dia sangat besar. Jadi sukar. Jadi sebab itu, kalau kamu duduk dekat tengah jalan, jangan nak pergi tahan lori tanker pula. Tiba-tiba kau duduk depan. Berhenti kata. Tak boleh. Dia tak akan tekan brake. Kalau dia tekan brake pun tak ada makna. Jadi dia akan teruskan juga sebab inisial dia sangat tinggi Okey, so itu keputusan eksperimen lah. Okey, jadi lanjutan daripada itulah oleh kerana wujudnya inisial dalam kehidupan kita seharian, jadi apakah langkah-langkah untuk menjaga keselamatan Kerajaan Malaysia telah mewajibkan semua penumpang termasuk penumpang kereta tempat duduk belakang memakai tali pinggang keleda. Jika kita tidak memakai tali pinggang keleda, apakah yang akan berlaku kepada diri kita apabila kemalangan berlaku? Sudah pasti anda tahu kan, dengan adanya tali pinggang keleda dia akan mengikat badan kita dari terhumban ke hadapan apabila berlaku hentakan ataupun aksiden secara tiba-tiba Kemudian apa lagi yang digunakan? Yes, kita menggunakan beg udara beg udara airbag Okey, kemudian alas kepala.
Kan alas kepala tu bukan buat saja bukan maksudnya untuk apa, untuk merehatkan kepala, memang betul. Tapi kan andai kata kenderaan kita ni disondol daripada belakang. So bila sondol belakang, badan kita tergerak ke belakang. Andai kata kita tidak ada pelapik di belakang kepala, alas kepala, maka ada kemungkinan besar tengkuk kita boleh patah. Sebab bergerak secara tiba-tiba. Cuba bayangkan, kepala kita tertongak ke belakang secara tiba-tiba. Kan, tanpa kita sedari. Jadi untuk mengelak daripada patahnya tengkuk, jadi sebab itu adanya alas kepala. Jadi penting tu kan. Okey. So itu sajalah dalam berkenaan dengan konsep inersia. Okey ya. Okey, cuba kita lihat buku amali pula lah. Okey, dalam buku amali dalam buku amali muka surat 111 jisim dan inersia. Okey, dia terus kepada eksperimen Okey, so untuk mengkaji hubungan di antara jisim dengan inersia, apakah hubungan antara jisim dengan inersia? Semakin besar jisim satu objek, semakin besar inersia objek. Okey, yang dimalakan saiz tin, dimanipulasikan jisim tin dan bergerak palas kesukaran menolak dan memberhentikan tin. Okey, ni yang tadi yang kita dah bincang tadi Okey, so ada dua tin. Tin kosong dan tin berisi pasir kan. Okey, so kalau kita lihat di sini, okey, itu prosedur dia. Dua tin digantung pada ketinggian yang sama, kemudian satu tin diisi dengan pasir sehingga penuh dan satu lagi kosong. Kedua-dua tin ditolak dengan daya yang sama supaya berayun. Kemudian ayunan itu diberhentikan. Tahap kesukaran menolak dan menghenti tin-tin itu diperhatikan. Okey, so kalau kita lihat di sini, kalau tin kosong kan, untuk menggerakkan menolak, jadi senang sebab kosong. Dan yang isi pasir itu susah sebab dia berat kan, jisimnya besar. Dan tahap kesukaran untuk menghentikan, tadi nak menolak, kali ini nak menghenti pula. So bagi kosong senang sebab dia ringan kan. Tapi kalau yang berat juga susah Okey. So apakah inferen terhadap eksperimen ini tin yang berisi jisim lebih besar mempunyai inersia yang lebih besar Berdasarkan eksperimen ini, apakah faktor yang mempengaruhi magnitude inersia? Sudah tentu jisim. Nyatakan hubungan antara objek dengan inersia. Semakin besar jisim objek, semakin besar inersia. Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi inersia. Inersia ialah kecenderungan suatu objek untuk mengekalkan keadaan. Keadaan asalnya, sama ada keadaan rehat atau sedang bergerak. Dapatkah hipotesis anda diterima? Ya, objek yang mempunyai jisim yang lebih besar mempunyai inersia yang lebih besar. Itu kesimpulan Jadi inersia dalam kehidupan seharian macam tadilah Apakah yang terjadi jika seorang yang lebih gemuk duduk di atas buaian? So lebih gemuk so lebih susah untuk apa? Untuk menolak. Betul kan? Berikan sebab inersianya lebih besar. Okey, kemudian dalam kereta api pula ataupun dalam bas apakah yang berlaku jika bas berhenti secara tiba-tiba? Penumpang-penumpang di dalam bas itu akan tersentak ke hadapan tersentak ke hadapan. Baik. Dan berikan sebab okey, inersia penumpang cuba mengekalkan keadaan, iaitu keadaan bergerak ke hadapan okey. Okey, ciri keselamatan dan keadaan kenderaan. Okey, ingat asal ada 3 perkara lah, kalau ingat yang ini perlu diamalkan bukan sekadar belajar saja. Beg udara, airbag, alas kepala, sendal di belakang tu, dan tali pinggang keleda So ada 3 perkara tersebut. Okey, so yang ini kita boleh lihat tali pinggang keleda mencegah pemandu dan penumpang daripada terhumban ke hadapan. Beg udara mencegah pemandu daripada menghentam steering dan cermin di hadapan. Kemudian alas kepala melindungi leher daripada tercedera jika kepala tersentak ke belakang apabila kereta dilanggar dari belakang. Okey. So itu adalah 3 keadaan Boleh Okey, so untuk itu setakat itu saja. Kita melihat pada inersia kita melihat pada inersia. Okey, so kita kembali balik kepada objektif kita tadi yang pertama, maksud inersia. Okey, kamu dapat tahu maksud inersia. Dia mengekalkan kedudukan mengekalkan kedudukan sama ada dalam keadaan pegun ataupun dalam keadaan bergerak. Kemudian beri contoh berkaitan inersia dalam kehidupan seharian. Okey, tadi pun kamu dah lihat ketika naik kenderaan ketika kenderaan bergerak daripada nak bergerak, daripada dia berhenti kan, apa yang berlaku dengan badan kita kedua-duanya tidak mengikut kenderaan, betul kan?
Bila nak bergerak, kenderaan nak bergerak ke depan tapi badan kita tertinggal ke belakang. Sebab itu kita tersentak. Dan apabila kenderaan nak berhenti, badan kita terus nak ke depan. Sebab itu yang jadi terhumban. Kan? Okey, so itu adalah contoh. Kemudian dengan menerang dengan contoh hubung kaidah antara jisim dan inisial. So semakin besar jisim, semakin besar inisial dia. Dan akhir sekali tak ditulis di sini, iaitu apakah langkah-langkah keselamatan. So ulang balik, yang pertama tali pinggang glider, yang kedua airbag iaitu beg udara, dan yang ketiga ialah apa tadi? Tali pinggang glider. Okey lagi. Siapa ingat? Tali pinggang glider, airbag dan satu lagi ialah alas kepala. Okey, boleh ya. Okey, itu saja. Yang itu cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan jangan lupa dalam Google Classroom ada tugasan di sana.